Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita berjumpa lagi untuk sesi kuliah yang seterusnya ya. Okey, dan pada minggu ini kita akan fokus kepada topik yang seterusnya iaitu RC ataupun reinforced concrete. Okey, baik, seperti mana topik timba yang sebelum ni saya pecahkan kepada dua bahagian, begitu jugalah untuk topik RC ni saya pun akan pecahkan pada dua bahagianlah. Okey, RC kita ni. Yang mana okay, bahagian pertama ni dia lebih kepada pengenalan ataupun dia macam lebih kepada macam warming up lah. Okey, dan saya suka ingatkan pelajar sekalian untuk untuk refer balik nota lama ataupun nota kalau RC ni kamu belajar pada sekejap pada part tu kalau tak salah saya BSR 150 Building Construction 2 so boleh refer balik nota dalam subjek berkenaan. Okey, jadi untuk bahagian ini dia lebih kepada pengenalan lah dan mungkin sedikit sebanyak dia macam ulang balik. Ulang balik apa yang kamu dah belajar pada tempoh hari. Dan juga selain pada BSR 150 boleh juga refer kepada nota ataupun subjek BSR 110. BSR 110 iaitu material properties. Okey, yang lab tu. Ialah ada lab, ada syarahan kan. Okey, sifat-sifat bahan. Pun sama juga mungkin ada beberapa item yang mungkin item yang sama akan diulang dan dihuraikan lebih lanjut lagi dalam bahagian ini. Okey, manakala untuk bahagian kedua nanti, kita akan fokus pun RC juga tapi lebih kepada apa kita panggil sebagai aplikasi lah. Okey, aplikasi RC tu di mana dan sebetul-betulnya penggunaan RC tu di mana. Okey, jadi seperti mana awal-awal semester, tempoh hari saya ada bagi tahu. So untuk part 3 ni dah mulalah Part 3 ni dia macam tempoh permulaan tempoh di mana kita kena mula guna pakai term yang betul. Okey, ataupun terminologi yang betul. Okey, betul ada bahagian bangunan menggunakan pakai konkrit dan ada bahagian bangunan yang menggunakan pakai RC. Jadi bila kata kamu nak explain sesuatu benda berkenaan, kena explain dengan yang betul lah. Okey, which part yang guna pakai RC, which part yang guna pakai konkrit. Okay, and then basically when we talk about the building structure, basically the best material yang kita kena pakai ialah RC, reinforced concrete, not concrete. Okay, yes, there are part of the building guna pakai concrete semata-mata. Okay, but there are lots of parts in the building yang guna pakai RC. Especially pada bahagian struktur bangunan berkenaan. Okay, so you have to be very, very precise, you have to be very, very particular, you have to be very, very detailed, okay, in using the right term, okay, dalam menghuraikan sesuatu bangunan berkenaan. Okay, baik, jom kita teruskan. Jadi, konkrit apa itu konkrit? Apa itu reinforced concrete? Saya dah ulang kali mengatakan reinforced concrete adalah merupakan gabungan dua material, dua bahan. Konkrit dan juga steel bar. Yang mana bila gabungan dua-dua benda ini, dia bergabung tapi dia tetap kita boleh differentiatekan dia. Okey, bukannya bila dia bergabung dia bersatu and then dia blend in semua sekali. Okay, dan kita tak boleh nak differentiate which part is concrete, which part is steel. Okay, sebab reinforced concrete consists of concrete and steel bar. Okay, baik. Sekejap baik. And you have to very understand which reinforced concrete ni, it is consists of concrete and steel bar. Dan bila dua-dua benda ni bergabung, dia tak jadi bersatu. Maksudnya kita boleh asing-asingkan dia. Contohnya bila satu macam tiang, saya ambil tiang, satu tiang daripada RC ni, saya ambil, saya potong dia, bila saya tengok, saya boleh nampak beza. This part is steel, this part is concrete. Dia bukannya bila bercampur sekali dia dah macam
bersebati antara satu sama lain. Tak. Okey. And then dan apa? Dan persoalan dia. Okey, persoalan utama dia ialah di mana kenapa dalam reinforced concrete ni, RC ni, kita kena combine dua barang ni? Itulah persoalan dia kenapa. Tak boleh ke campur dengan benda lain? Okey. Untuk bahagian pertama ni lah yang fokus utama kita. Okey, kita nak berkenalan dengan RC tu sendiri dan kenapa dalam RC tu kita kena combine, kita kena combine dua barang ni. Tak boleh campur benda lain ke? Macam contohnya konkrit campur kayu ke, konkrit campur benda-benda lain lah maksud saya. Nak juga steel, kenapa? Okey. So itulah persoalan utama yang kita akan bincangkan dalam bahagian pertama ini. Okey. Jadi maknanya kita akan dalam bahagian ini kita akan tengok apa itu yang dipanggil sebagai konkrit dan apa itu pula yang dipanggil sebagai steel bar. Okey. Jadi saya bagi sedikit tips lah kat sini. Okey. Pertama, nota yang kamu dirujuk ialah BSR 150, part 2 tambah hari, BSR 110 ni part 1 material properties dan juga apa? Dan juga BSR 162. Ni structure. Ni structure 2. Structure 2 part 2 juga. Okey. So ketiga-tiga subjek ini dia memang bertepatan lah dengan kita punya BSR 200 ni. Untuk topik ini, ketiga-tiga subjek ini sangat membantulah untuk memberi kefahaman dan juga untuk macam nak ingat balik kenapa, mengapa dan sebagainya. Okey. Baik, dan seterusnya ialah kita kena patah balik. Okey, kita akan berkenalan dengan, kita akan cerita apa itu konkrit dan apa itu steel bar. Apa sifat-sifat konkrit dan juga apa sifat-sifat steel bar. Okey, dan bila kita dah faham sifat-sifat kedua-dua barang ini, barulah kita memahami kenapa kita combine kedua-dua barang ini untuk mendapatkan yang apa yang dipanggil sebagai reinforced concrete itu sendiri. Baru kita faham. Dan kenapalah kita tak petikai lah. Kenapa konkrit tak campur dengan kayu ke, campur dengan biji-biji lain ke kan, ataupun mineral-mineral yang lain ke, kenapa nak steel juga. Okey. Antara clue dia ialah sifat bahan tu sendiri. Sifat konkrit tu sendiri dan sifat steel tu sendiri. So bila dia bergabung kedua-duanya, meletuplah kan. So bila bergabung kedua-duanya, makanya dia membentuk satu bahan yang sangat-sangat sesuai untuk tujuan kerja-kerja pembinaan. Okey. Seterusnya, marilah kita berkenalan dengan apa itu konkrit. Ingat, ini konkrit saja ni. Ingat, RC consists of concrete and steel bar. So kita ambil dulu konkrit, kita berkenalan dulu dengan konkrit. Okey. So yang ini pula, dia sangat-sangat apa? Yang ni sangat BSR 110 ni betul-betul mainkan peranan. Dalam bahagian konkrit ni. Okey. Baik, sama ada untuk bahagian syarahan ke, untuk lab ke, sangat-sangat membantu. Jadi what is concrete used for? Construction material, yes, kerja-kerja pembinaan. Jadi kena faham walaupun nama dia construction material, tapi untuk bahagian-bahagian tertentu sajalah. Dan it is concrete. Kalau just concrete only, it is not suitable lah, for building structure. Very not suitable. Kalau untuk bahagian-bahagian lain tu, maybe tak ada masalah lah. Kalau untuk building structure, apatah lagi untuk bangunan-bangunan bertingkat, dia sangat-sangat tak sesuai. Baik. And then selain pada construction material, dia juga digunakan untuk artwork. Kerja-kerja seni lah. Macam ni dia buat apa? Kerusi batu contoh, meja batu ataupun ukiran-ukiran tertentu lah daripada konkrit. Dan konkrit ini sifat dia bertukar daripada keadaan separa cecair hingga ni pada peringkat permulaannya separa cecair dan kita akan masukkan dalam acuan lah, bermaksud kita boleh bentukkan dia. Bagaimana bentuk kotak acuan tu, begitulah bentuk yang akan terhasil di kemudian harinya. Dalam kelamaan dia semakin mengeras, makin kuatlah dia punya kekuatan tersebut. Baik. Seterusnya, why concrete is used for? Kenapa kita guna pakai konkrit? Kenapa konkrit menjadi pilihan utama lah? Pertama, economics. Inexpensive,
readily available. Ini antara sebab utama lah kenapa konkrit banyak guna pakai dalam pembinaan. Okey. Banyak guna pakai. Pertama, inexpensive. Dia kurang mahal. Dia tu mahal juga. Okey. Dia satu dia satu konkrit ni kalau dari kilang ni, okey, kita order dalam bentuk meter cube 1 meter cube dia pun beratus-ratus ringgit, bukan 2-3 ringgit. Okey. Jadi, tapi nak compare dengan bahan-bahan binaan yang lain, okey, secara relatifnya konkrit masih lagi murah lah compare dengan yang lain. Dan itu antara sebab utama lah kenapa konkrit menjadi pilihan utama lah dalam pembinaan. Okey, readily available. Okey, ini juga merupakan faktor utama juga kenapa konkrit menjadi pilihan kerana boleh dikatakan hampir semua tempat menggunakan konkrit. Okey, ataupun hampir semua tempat ada dia punya kilang-kilang konkrit yang berkaitan. Okey, contohnya kita ada site kita. Contohnya kita punya construction site tersebut ada di Ipoh contoh kata. Jadi nak order konkrit pun tak perlu pergi jauh lah. Dalam kawasan Ipoh tu sendiri pun dah memang ada kilang-kilang konkrit yang berkaitan. Ataupun kat Seremban. Okay, dalam Seremban tu sendiri pun dah ada beberapa kilang konkrit yang berkaitan. Tak adalah macam mungkin suatu ketika dulu mungkin we are talking about 20 years back ataupun 30 years back. Okay, we have site at Ipoh. Okay, we have to kalau macam nak order konkrit ni, okay, order daripada kilang ni, mungkin kita kena order sejauh daripada contoh apa, Manjung ke, okay, ataupun kita kena order sampai sempadan Tanjung Malim ke, okay, dia punya kilang paling dekat. Okay, itu mungkin dulu pun cerita. Tapi sekarang mungkin hampir semua tempat lah. Okay, dan kita mudah dapatilah konkrit ni. Okay, kemudian great compressive strength. Okay, ini keyword yang pertama. Compressive strength. Okay, keyword yang pertama compressive strength, di mana konkrit mempunyai konkrit mempunyai daya mampatan. Compressive stands for mampatan. Okay, daya mampatan dia tinggi. Ini sifat konkrit. Kenapa daya mampatan dia tinggi? Itu saya tak boleh cakap lah. Memang dah sifat dia macam tu. Okay, paling kuat pun, paling tinggi pun jawapan saya boleh bagi, Allah dah buat dia rupa dia macam itu. Okay, baik. Kenapa orang Melayu makan nasi? Kamu jawab sendirilah. Okay, macam tu lah jawapan dia. Jadi memang dah ditentukan, okay, ataupun Allah jadikan sifat konkrit ni daya mampatan dia tinggi. Okay, dan kat sini dia bagi contoh up to 8,000 PSI. Okay, PSI ni dia punya ukuran untuk kekuatan lah. Dia ada banyak PSI, kilopascal, bar, okay, dan sebagainya. Okay, ni contoh lah. Okay, jadi satu lagi, okay, tapi dalam masa sama juga, konkrit ni dia mempunyai poor tensile strength, daya regangan. Tensile bermaksud regangan. Daya regangan dia rendah. Ataupun dia hanya boleh menanggung daya regangan yang sedikit sahaja. Okay, ini dia punya kelebihan, ini dia punya kekurangan. Okay, itu sifat konkrit. Kenapa? Memang dah rupa dia ataupun dijadikannya sebagai sifat dia seperti itu. Okey. Baik. Jadi kat sini, okey, ini sifat konkrit yang saya nak kamu ingat betul-betul. Ingat betul-betul dua benda ni. Pertama, daya mampatan yang tinggi, okey. Yang kedua, daya regangan yang rendah. Yang disadvantage ataupun kekurangan dia pun kena hafal juga ke? Kena ingat betul-betul. Tolong ingat. Please remember sebab kita nak pakai balik benda ni untuk huraian yang selanjutnya. Okay, please remember konkrit, daya mampatan dia tinggi, daya regangan dia rendah. Okay, next. Seterusnya. Okay, nota ni macam peraduk atas bawah semua dia sapu ni. Okay. Sekejap, siapa dah jap. Jadi, seterusnya. Okay, okay, yang ni saya highlightkan dia. Okay, remember. Okay, and remember it right. Please remember this. Sebab kita akan guna untuk huraian yang selanjutnya. Okay, pergi pada material properties. Okay, dan sifat-sifat lain dia.
Okey, ini sifat utama lah compressive strength dengan tensile strength. Okey, ini sifat utama dia. Jadi untuk sifat-sifat lain dia long lasting. Ni semua tahulah, dia tahan lama dia tahan lama. Bertahun-tahun, berpuluh tahun-tahun, even beratus tahun mungkin. Okey, ketahanan dia. Mungkin kita dah meninggal dan berkeput dalam tanah pun dia duk ada lagi. Cuma macam buruk lah sikit kot. Kan? Okey, macam itulah. Tapi structure dia masih lagi ada lah. Okey, konkrit ni. Habis tu Cik, kalau kata konkrit ini kuat, tahan lama dan sebagainya, kenapa tak sesuai untuk tujuan pembinaan bangunan? Maksud saya untuk tujuan building structure. Okey. Baik, kalau konkrit semata-mata memang tak sesuai. Walaupun dia tahan lama, walaupun dia kuat, dia still tak sesuai. Kenapa? Sekejap lagi saya explain. Okey. Baik. Jadi material lagi sifat-sifat lain molded into desired shape. Okey, boleh kita bentukkan mengikut bentuk yang kita nak lah. Terutamanya dalam kerja-kerja artwork tu tadilah. Kerja-kerja seni. Even kerja-kerja pembinaan pun sama juga. Okey. Nak masukkan nak masukkan beam yang bentuk rupa macam ini, nak masukkan tiang yang macam rupa ini. Okey, semua yang bergantung pada bentuk ataupun bergantung pada kita punya formwork lah. Okey, ataupun kotak acuan tersebut. Okey. Tapi basically okey, kita mudah bentukkan dia. Okey, kita boleh mudah shapekan dia based kepada formwork kita lah. Okey, bagaimana formwork kita, begitulah rupa rupa akhir ataupun rupa kita punya structure konkrit berkenaan. Okey, grade insulator. Yes. Konkrit juga merupakan penebat. Okey, penebat yang baik. Pertama, dia merupakan penebat bunyi yang baik. Okey. And then yang kemudian kedua, dia penebat haba yang baik. Okey, kedua-dua benda ni menjadikan konkrit sangat ideal lah dalam pembinaan bangunan, penebat haba. Okey, so dia boleh maksudnya dia simpan haba dalam contoh kata pada waktu siang, okey, haba daripada cahaya matahari, okey, dia akan simpan dulu untuk sekian waktu and then kemudian dia akan bebaskan kemudian. Okey. Baik. And then hard. Jadi memang tak dinafikanlah konkrit yang berkeras lah. Okey, sekeras-keras kepala kamu pun, okey, kalau hantuk pada konkrit, insya-Allah, okey, berkecai kepala kamu tu nanti. Okey, ingat, kamu rasa kamu tu dah hebat dah kuat dah keras kepala dah, ada lagi keras pada kamu. Okey, so itulah konkrit. RC, reinforced concrete, lagi keras berganda-gandanya. Okey, baik. Jadi sebelum kamu isytihar kamu tu keras kepala, kamu hebat, okay, pastikan kamu dapat mengatasi kekuatan konkrit itu dulu. Alright. Habis. Okey, antara sifat utama dan juga sifat-sifat yang lain lah. Okey, tapi ingat ini antara sifat utama dia lah. Okey. Yalah, dia long lasting, dia molded into dia boleh dibentukkan, dia insulator yang baik, dia keras, dia kuat dan sebagainya. Tapi okey, semuanya bertitik tolak pada pada yang inilah. Okey, great compressive strength. Betul lah tu. Okey, tetapi dia dalam masa sama juga walaupun dia kuat, walaupun dia keras, walaupun dia tahan lama, boleh dibentuk, walaupun dia mempunyai mempunyai keupayaan untuk penebat yang baik, tapi dia mempunyai daya regangan yang rendah. Okey, dan untuk makluman dalam kajian ataupun dalam pengiraan struktur bangunan ataupun kekuatan struktur bangunan, okey, ataupun dalam pengiraan struktur kekuatan bangunan, dua elemen ni penting. Okey, dipanggil sebagai compressive strength, compressive dan juga tensile. Dua item ini sangat penting bila kita nak menentukan sama ada material tersebut sesuai untuk pembinaan atau tidak. Okey, dan kalau untuk pembinaan struktur, okey, memang lagilah penting-penting untuk kita ambil kira kedua-dua item ini. Okey. Tapi okey. Jadi untuk konkrit tu sendiri, dia kompresif, dia tak ada masalah daya mampatan dia. Tapi tensile dia okey, dia ada sedikit masalah. So that's why dia kena combine dengan material yang lain. Itu antara clue yang seterusnya lah. Kenapa konkrit ini kena combine dengan bahan lain supaya untuk menjadikan dia sesuai untuk pembinaan bangunan, terutamanya untuk struktur bangunan. Okey. Okey. Seterusnya. Allah, lambatnya gambar akhir ni. Kemudian, mari berkenalan dulu dengan konkrit. Okey, tak lain tak bukan. Yang ni memang sah lah. Memang kamu kena ingat, memang kena hafal, memang kena ikut dia punya turutan. Dalam bancuhan mana menggunakan konkrit, okey, kita akan mulakan dulu dengan bancuhan simen. Okey, simen, pasir
dan aggregate. Okey. Dan air. Okey. Yang 124 ni, okey, yang 124 yang saya tunjuk ni, itu kita panggil sebagai ratio, nisbah. Ration pula. Ration makanan. Okey. Okey, ratio. Habis tu air, macam air. Air dikonsumsi sebagai water okey. Water. Okey, water cement ratio. Sebanyak 0.5. Okey. 0.5 okey, 0.5% ataupun dia punya pemalar lah 0.5 okey. Jadi kalau kata macam simen, berapa banyak simen dia pakai, katalah kita pakai 1 kilo simen. Okey, 1 kilo simen. Jadi kita punya air berapa banyak? 0.5 daripada 1 kilo tu tadi. Itu dia punya ni. Dia punya water water cement ratio. Baik. Kiranya air tu bahagian lain. Okey, tapi nisbah yang sebetulnya, nisbah yang kita nak tengok ni ialah simen, pasir dan juga aggregate. Begitulah cara turutan bagaimana kita nak bajul konkrit walau kat mana-mana sekalipun. Okey, kita pergi ke mana-mana tempat, mana-mana negara, mana-mana lokasi bersamalah. Okey, dia punya ratio mesti bermula dengan simen, bermula dengan pasir, bermula dengan aggregate. Dan kalau tak silap saya 1 nisbah 2 nisbah 4 ni akan menghasilkan konkrit grade G20 kalau tak silap, ataupun 25. Minta maaf lah saya lupa 20 ataupun 25. Akan menghasilkan konkrit grade 20 ataupun grade 25. Okey, habis tu kalau konkrit grade katalah 40 ke grade 50 ke macam mana cik? Okey, dia tetap sama juga. Dia akan ikut nisbah yang sama. Okey, bermula dengan simen, pasir dan juga aggregate. Begitu. Okey, cuma mungkin dia punya nilai nisbah dia berbeza lah. Okey, just mungkin untuk nisbah 40 ke 5 untuk grade 40 ke konkrit grade 50 ke, mungkin kat sini akan jadi 3. Okey. 3 nisbah 5 nisbah 8. Just let's say lah. Begitu. Tapi masih lagi tetap ikut dia punya turutan. Nah, kalau kita notice kat sini okey, tak kisahlah grade apa dah sekalipun, okey, perbezaan nilai grade tersebut akan ditentukan oleh perbezaan pada nilai nisbah ni lah. Namun begitu, walau bagaimanapun, okey, kalau kita perhatikan betul-betul, dalam bancuhan mana-mana konkrit, tak kisah grade apa sekalipun, simen mesti paling kurang. Yang paling sikit simen. Okey, lowest. Okey, paling banyak, paling tinggi bilangan dia ataupun amount dia ialah aggregate. Highest. Okey, dan sand adalah moderate. Di antara lah. Okey, ataupun so-so lah. Okey. Macam tadi lah. Okey, so contohnya kita ambil konkrit grade 50 katakan. Saya kata nisbah, nisbah 6, nisbah 8. Okey, 8 contoh kata. Walaupun begitu nampak banyak ada pertambahan kan, tapi dia still simen paling sikit. Okey, aggregate paling banyak dan simen yang di tengah-tengah. Okey, so begitulah konsep dia sebenarnya. Nah, kenapa? Pun kita nak kaji jugalah kenapa. Kerana setiap material ni ada purpose dia ataupun ada tujuan dia yang tersendiri. Okey, samalah juga dengan air. Kenapa air ni kita ambil 0.5 saja? Nah, kita base kepada simen. Kenapa tak water sand ratio ke kan? Ration lagi, minta maaf asyik ration je ni. Okey. Kenapa tak water aggregate ratio ke kan? Nak juga water cement ratio. Okey, nanti kita explain. Okey, sebab semuanya bergantung kepada purpose ataupun tujuan setiap material-material ini. Okey. Jadi pertamanya mari kita tengok berkenalan dulu dengan simen. Mana datang simen? Okey, simen ni datang daripada batu kapur lah. Okey, dia bukan turun daripada langit Okey, dia bukan turun daripada langit. Okey. Jangan buat macam cerita Indon. Okey, sinetron cerita Indon kan. Susah sikit, dalam kesusahan sikit ataupun dalam kepayahan sikit, hampa tikar sejadah, okey, berdoa, ya Allah ya Allah ya Allah, dapat turun sebiji benda kat depan. Okey, itu bukan, itu dalam kehidupan realitinya bukan begitu
Baik. Jadi datangnya daripada Bukit Batu Kapur ataupun limestone. Okey, lime. Saya fahamlah lime tu lemon, limau. Tapi ini lime lain. Okey, limestone, batu lemon. Jangan buat hal Ini limestone, batu kapur. Okey, kamu dah belajar apa ni? So antara basically cara cepatlah bagaimana kita nak identify okey sesuatu struktur batu kapur tersebut adalah melalui bukit lah. Okey, ingat batu kapur ni daripada bukit. Okey. Jadi antara contoh bukit dia, okey, ciri-cirilah maksud saya, tiba-tiba timbul daripada tanah. Biasanya, okey, kalau macam bukit kita nampak banjaran. Okey, nampak banjaran daripada sayuk je naik turun kan. Okey, bukit. Memanjang je. Macam tak putus lah. Okey, macam tak putus bukit tersebut. Okey. Baik. Itu biasanya itu bukan bukit batu kapur lah. Okey. Tapi kalau macam ni, okey, dia landai, kawasan sekitar ni lah, tiba-tiba naik seketul macam ni. Kan? Dan seketul dia je. Itu antara contoh, antara contoh bukit batu kapur lah. Maksud saya. Ciri-ciri dia sebegitu. Okey. Macam yang lain tu, okey, yang belakang-belakang ni tak pastilah. Okey, yang saya tak pasti yang belakang-belakang ni, yang ni ke tak pasti. Sebab dia jauh sikit. Okey, kalau macam situasi sama juga, okey, kat tempat lain semua flat, tiba-tiba naik seketul bukit macam tu, okey, maksudnya kemungkinan besar itu adalah bukit batu kapur. Dan biasanya bukit batu kapur ni ada gua. Gua batu kapur lah. Okey, ada struktur gua dalam ni. Ada gua contohnya. Kita tak kisahlah gua Tempurung ke, gua Niyah ke, gua Musang ke, kan. Gua Alu ke, tak kisahlah itu Baik. Jadi biasanya dia akan ada struktur gua. Okey. Dan siapa-siapa yang suka hiking, yang kan, masuk hutan dan sebagainya, okey, jumpa struktur gua. Biasanya dan gua tersebut berada dalam bukit. Bukit tu bukit batu kapur lah. Okey. Kenapa begitu? Sebab batu kapur ni dia merupakan antara dalam kalau kategori batu, dia yang paling lembut lah. Okey, ingat saya ulang sekali lagi. Kalau dalam kategori batu, dia yang paling lembut. Okey. Dan disebabkan oleh tindakan suhu, tindakan cuaca, panas, hujan dan lulu hawa dan sebagainya, sedikit sebanyak lama kelamaan, okey, batu tersebut akan semakin terakis. Okey, tindakan udara lagi dan sebagainya dia akan membentuk satu ruang dalam bukit berkenaan. Okey, akibat daripada tindakan cuaca lah. Okey. Ingat, dalam kategori batu. Okey, dia yang paling lembut. Okey, janganlah pula kamu ingat batu kapur ni lembut, kan kamu pergi karate pula batu kapur tu. Tak, insya-Allah patah tangan kamu kan nanti, berkecai. Okey, siapa yang susah? Kamu jugalah. Okey. Jadi proses ni pun, okey, proses untuk pembentukan gua ni pun mengambil masa berjuta-juta tahun. Bukan 2-3 tahun, bukan sebulan, bukan seminggu. Okey, lama sangat-sangat. Baiklah. Jadi itu cerita dia. Jadi dia akan ambil hasil akan ambil batu tersebut daripada bukit batu kapur ni dan diproses untuk dijadikan simen. Okey, itu bahagian pertama. Okey. Dan simen ni, okey, saya kena padam dululah. Ya. Dan simen, apa fungsi simen? Okey, kita dah berkenalan dengan simen. Apa fungsi simen? Okey, secara ringkasnya fungsi simen adalah sebagai ejen pelekat. Okey. Dalam bahasa teknikal ni kita panggil sebagai adhesive. Okey. Ataupun dalam bahasa mudahnya gam lah. Gam. Okey. Dia nak gamkan apa? Dia nak gamkan simen dan juga agregat. Begitu. Okey. Tak apa, biarkan dulu, tak faham. Baik. Kemudian mari kita berkenalan pula dengan sand. Okey, ataupun yang paling moderate dalam bacuhan konkret kita adalah sand, pasir. Dan sand ni kita ada bermacam-macam jenis lah. Okey, bermacam-macam jenis, bermacam-macam rupa. Ini saya bagi contoh 3 yang utama lah. Okey, kita ada pasir sungai, kita ada pasir lombong dan kita ada pasir pantai. Pasir putih tepi pantai. Jadi antara ketiga-tiga pasir ni, tak semuanya kita sapu Tak. Okey, yang terbaik adalah pasir sungai. Yang paling kena elak pasir pantai. Ingatkan pasir pantai yang paling terbaik kan? Sebab pasir putih tepi pantai kan? Dia putih, dia gebu, dia halus, dia cantik. Okey, sedap mata mandang. Ya, kadang-kadang itulah kata benda yang kita sedap mata mandang tu tak semestinya semuanya elok. Okey. Pasir sungai yang paling
terbaik. Okay, and then pasir pantai kalau boleh jangan diguna pakai. Pasir lombong, so-so lah. Okay, dia 50-50. Kalau boleh pun elakkan jugalah. Okay, kita akan pakai pasir sungai. Kenapa kita nak pakai pasir sungai? Okay, pertama sebab dia punya texture. 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 Permukaan dia. Okay, biasanya pasir sungai ni permukaan pasir itu kasar. Sangat-sangat kasar. Okey, agak kasar lah. Okey, jadi kalau siapa yang suka pergi mandi sungai ke ataupun pergi mandi dekat latar, jeram dan sebagainya kan. Jadi kamu boleh rasalah bila kamu pijak dasar tersebut, bukan apa ni yang berpasir tu, walaupun dia berpasir tapi kita dapat rasa dia macam biji ketul-ketul itu kan, pasir dia tu. Nampak dah halus dah. Okey, tapi kita boleh rasa dia punya kekasaran dari ketulan-ketulan pasir tersebut. Kita nak macam tu. Kenapa? Kejap lagi saya explain. Okey, texture dia. And then kemudian yang pasir sungai juga, kenapa kita pilih pasir sungai? Sebab dia paling kurang bendasing. Bendasing. Okey. Apa maksud bendasing? Benda asing. Okey, ataupun kekotoran. Okey, pasir sungai kita boleh consider sebagai pasir yang paling kurang ataupun paling minimum kekotoran dia. Ataupun kalau dia kotor sekalipun, kita boleh bersihkan dia lah. Okay, dengan cara yang paling mudah lah. Okay, bersih pakai air je lah, macam tu je. Tak perlu pakai chemical tertentu, tak payah. Okay, so sebab antara dua benda ni, disebabkan oleh dua benda ni, okay, pasir sungai menjadi pasir yang terbaik lah untuk kita guna pakai dalam bacuan konkrit tu nanti. Manakala untuk pasir pantai, kenapa kita tak pilih pasir pantai? Walaupun dia lebih lembut, dia lebih halus, okay, memang kita tak nak yang halus. Memang kita tak nak yang lembut. Kita nak yang sedang-sedang saja saiz dia dan permukaan dia ataupun tekstur dia yang kasar. Kenapa kita nak kasar? Sekejap lagi saya explain. Dia ada kaitan dengan simen. Okay. Jadi faktor utama kenapa pasir sungai ni kalau boleh jangan kita guna pakai sebab dia mempunyai kandungan garam yang tinggi. Okay, salt yang tinggi. Okay, kandungan garam dia tinggi. Okay, baik. Mungkinlah setengah daripada kita ni pernah berjalan, pernah jatuh orang Perak kata jatuh terjerambab kan. Okey, jatuh terjerambab. Okey, pasir masuk dalam mulut. Macam itulah. Okey. Jadi pernah masuk dia pernah rasa macam tu. Tak masin pun rasanya. Kan dia nak cakap tu je sebenarnya, tak masin. Jangan kira lidah kamu, okey? Tapi bila kita ambil sampel, kita test, okey? Jadi kita akan nampaklah, okey? Dia punya reading tu kandungan garam dia tinggi sebab pasir ni pun datang daripada laut. Okey, dan laut pun memang ada masin daripada garam itu sendiri. So, kenapa kita tak nak garam yang tinggi dalam bacuan konkrit kita ni? Okey, basically garam ni dia tak ada masalah. Dia tak ada masalah. Okey, dalam konkrit ni. Dalam konkrit dia tak ada masalah. Tetapi bila kita guna pakai konkrit tersebut, kita nak combine dengan steel untuk membentuk RC, okey, garam tu tadi akan cepat bertindak balas dengan steel. Okey, di mana garam ni akan mengakibatkan pengaratan pada steel berkenaan dengan cepat. Jadi bila dia mengaratkan steel hilang kekuatan lah. Steel tu umpama tidak ada kekuatan apa-apa. Okay, so meaningless lah untuk kita masukkan steel dalam konkrit. Okay, yang bergaram. So better kita jangan pakai. Unless kamu nak pakai struktur tu konkrit semata-mata. Okay, tak ada campur besi, tak ada campur apa-apa. Okay, itu pun boleh lah. Tak ada masalah lah itu. Okay, tapi untuk building structure, okay, pembinaan bangunan, sebab nak tak nak kita akan bercampur dengan steel juga nanti. Okay, so this salt ni akan memberi masalah kepada steel di kemudian hari. Okay, untuk mining ataupun untuk pasir lombong pula, disebabkan oleh aktiviti perlombongan yang dijalankan, mungkin semasa aktiviti perlombongan tersebut, okay, mungkin melibatkan penggunaan chemical tertentu, bahan-bahan toksik yang tertentu yang mana mengakibatkan sama juga ada bendasing dalam pasir berkenaan. Okay, bendasing. Okay. Jadi bendasing yang disebabkan oleh bahan-bahan chemical ni, okay, dia susah untuk kita bersihkan. Okay, boleh kita bersihkan tapi dia akan menyebabkan kos yang tinggi lah. Okay, kos. Jadi untuk bila kos dia tinggi, so harga dia akan meningkat lah. So kita tak nak benda tu berlaku. Okay, pembendasing juga. Okay, ada bendasing.
Dan satu lagi benda asal ni kita tak sure. Okay, kita tak pasti apa tindak balas dia terhadap besi. Kalau contoh kita ambil konkrit tersebut, kita combine ataupun kita campur sekali dengan steel, kita tak pasti apa tindak balas dia dengan steel tersebut. Mungkin ada tindak balas, mungkin tak ada tindak balas. Okay, so dia mengakibatkan rasanya mengakibatkan situasi jadi 50-50 macam tu. Okay. Macam kalau macam salt tu tadi, macam pasir pantai tadi, for sure dia akan bertindak balas dengan steel. Tapi ini kita tak pasti macam mana. Okey, yang itu macam inilah yang biasa kita dengar. Tak pasti jangan kongsi kan. Okey, dalam construction tak pasti jangan pakailah. Senang cerita. Okey. Jadi sebab itulah terus kita kena pakai pasir sungai. Okey, pertama sebab texture dan juga paling kurang bendasing. Okey. Baik. Okey. Baik, kemudian apa fungsi pasir ni? Apa fungsi pasir ni? Fungsi pasir ni, okey, kita panggil sebagai Allahu Akbar, Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa apa nama dia tu. Sebagai infill. Okey, infill. Bahan tambah. Okey, atau buat bahan pemadat. Okey, infill. Dan dia ada kaitan juga dengan simen tu tadi. Saya cakap okey, merujuk pada tekstur. Kenapa nak kasar? Okey, sebab dia ada kaitan dengan simen. Itu apa? Relax dulu, sabar. Okey. Kemudian kita berkenalan pula dengan aggregate. Aggregate ni macam kamu faham lah. Dia pakai batu lah, batu. Tapi dalam construction, okey, construction terutamanya dalam pembinaan, dalam konkrit, batu tu kita tak panggil rock, kita tak panggil stone. Kan, kita panggil aggregate. Nak bezakan saja. Okey. Yang mana batu ni kita ambil daripada batu okey, batu apa? Batu granite. Okey, batu yang kita pakai ialah batu granite. Dan mana nak dapat batu granite ni? Okey, kita dapatkan batu granite ni daripada bukit lah. Bukit juga. Tapi bukan macam bukit Batu Kapur tu. Bukit yang sebenar-benar bukit lah. Okey, dia tertanam dalam bukit. So kita kena korek lah. Kita kena korek bukit. Kena potong bukit dan sebagainya lah. Dan sebab itulah kadang-kadang kita nampak, okey, kita pergi satu tempat, kita nampak satu kuari, okey. Yang mana kuari tersebut untuk menghasilkan batu. Bukan kuari itu menghasilkan batu. Okey, kuari tersebut kerja dia korek bukit tersebut nak dapatkan batu granit ni. Okey, nak dapatkan granit ni untuk diproses menjadikan aggregate. Dan kalau kita perasan, aggregate ni batu yang sama jugalah dipakai untuk pembinaan jalan raya, untuk pembinaan jalan. Saya pastilah mungkin hampir semua di antara kamu ni pernah lihat macam mana jalan raya dibina ataupun tengok dalam YouTube ke ataupun experience sendiri ke bagaimana jalan raya tu dibina. Okay, mula-mula sekali apa benda, layer apa sekali yang akan diletakkan, yang kita notice. Mesti batu-batu bau kita panggil batu kerikil. Okey, batu kerikil. Dan untuk makluman kamu, batu kerikil tu batu granit juga sebenarnya. Okey, batu yang sama juga. Okey, batu granit juga. Cuma saiz dia lebih besar. Okey, saiz dia lebih besar. Okey, yang kata yalah besar, tajamnya lagi kan. Kalau jatuh atas batu tu memang kira salam je Kena pula pakai dia pakai suar pendek. Jatuh pula atas tu. Memang kira salam lah kaki kamu. Okey, itu kalau kaki, kalau kena muka, memang lekat lah ataupun memang kekal lah dia punya parut tu nanti. Okey, jadi itulah batu granit okey. Cuma saiz dia lebih besar compare dengan saiz untuk batu aggregate untuk bahan konkrit. Itu je beza dia. Bahan dia benda-benda sama. Proses nak ambil ataupun dia punya proses sama juga nak mencari okey. Potong bukit juga. Okey. Yang mana kalau untuk aggregate ni, okey, untuk aggregate bahan konkrit, okey, antara saiz yang kita pakai adalah antara biasa ingat balik. Diameter dia antara berapa je? Saya ambil roughly lah antara 15 hingga 25 mm. Okey, diameter Ini kira diameter. Okey, diameter. Paling besar 25 ke 20 sekejap padamlah. Saya ingat lupa, minta maaf. Okey, yang ni kamu boleh refer balik. Dia boleh refer balik kamu punya BSR 110 sama ada untuk lab work ke ataupun dalam syarahan kamu. Okey. So itu dia punya diameter yang sesuai untuk aggregate. Lebih kalau besar daripada saiz ini,
apa akan jadi? Kita punya bancuan tersebut jadi tak sempurna lah. Okey, sebab batu tersebut terlalu besar. Okey. Dan kalau terlalu kecil pun dia tak sesuai juga. Okey, dia tak sesuai juga. Okey, hilang keupayaan panggil. Okey. Baik, manakala untuk batu jalan tu, okey. Okey, saya lagi besarlah, berganda-ganda lagi besar. Okey. So that's how, okey. Okey, dan ni gambar apa? Oh, cuma nak tunjuk. Kadang-kadang kita nampak ni kuari lah. Okey, kuari. Kuari ni macam lombong lah. Okey, lombong untuk korek bukan biji timah. Itu kuari biji timah lah. Ini kuari untuk korek dapatkan kita punya aggregate. Kadang-kadang kita nampak dia dilonggokkan setempat macam ni kan. Okey, ni selonggok. Okey. Baik, dia bukan saya saja ni ataupun bukan nak mengisi masa lapang ni kadang-kadang. Okey. Jadi dia longgok-longgok macam ni, dia untuk memudahkan kerja sebenarnya. Dan kalau kita tengok, dia longgok ni ikut grade. Okey, GRED ikut grade. Kadang-kadang okey, yang longgok tepi ni, ini untuk grade untuk panggil apa? Untuk aggregate macam konkrit. Yang ni pula longgokkan untuk apa? Batu kerikil. Okey, batu kerikil untuk peminat jalan raya yang mana saiz dia lagi besar. Kan dia longgok. Jadi mana-mana syarikat yang nak beli, okey, lori dia terus pergi ke bahagian-bahagian apa ni longgokkan yang tertentulah, memudahkanlah kerja-kerja apa ni transportation dia nanti. Okey. Baik. Jadi untuk batu jalan ni, okey, dia ada nama dia khas. Okey, kalau macam batu untuk konkrit, bancuan konkrit kita panggil aggregate. Batu untuk jalan ni ataupun untuk selain daripada konkrit kita panggil sebagai crusheran ataupun crush and run. Okey. Jadi setengah orang tu disebut pendek terus, crusheran. Tak kisahlah. Okey, ni term-term yang bahasa pakai lah. Okey, satu lagi saya nak kongsi term yang menarik Okey, bila sampai ke lidah Melayu, terutamanya dia di bahagian utara. Okey, di bahagian utara. Apa dia panggil? Dia panggil kasaran. Ambil kau. Dia pendekkan terus, kasaran. Dia peduli apa kan? Jadi barang dapat. Okey, tak apalah tak kisah lain tu. Ini antara, jadi mungkin pada timur dia punya term dia pakai lain. Okey, mungkin orang-orang selatan term dia pakai lain. Okey. Jadi ini satu just untuk kongsi dengan kamu lah. Okey, jadi crush and run. Crush and run. Crush dan dilarikan. Bukan dilarikan, maksudnya batu ni, batu granit ni sebenarnya, dia besar. Okey, dia besar ni. Okey, dia ambil seketul, dia pecahkan. Okey, dia pecahkan. Pecah tu nama dia crush. Okey, crush dan dipecahkan mengikut saiz yang tertentu. So dia akan hantar melalui conveyor ni. Ini panggil conveyor, ni bergerak ni. Okey, nak hantar ke sana, nak hantar ada conveyor hantar ke sini. Okey, ni sebab ni panggil conveyor dan penghantaran tersebut dipanggil run. Okey, itu maksudnya crush and run tu. Okey, so dah cukup dah untuk yang tu So kita patah balik. Jadi itulah cerita berkenaan dengan aggregate. So fungsi aggregate ni apa? Yes. Okey, dalam bancuan konkrit, aggregate inilah yang sebenarnya menentukan strength konkrit itu sendiri. Okay, sebab itulah kita perasan dalam mana-mana bancuan, dalam mana-mana nisbah, untuk grade konkrit, kod mana pun bilangan ataupun nisbah aggregate mesti paling banyak. Kenapa? Sebab dialah akan menentukan kekuatan sesuatu bancuan konkrit itu sendiri. Faham Baiklah. So, kita faham simen sebagai gram, sand untuk infill, empat aggregate ni sebagai menentukan grade konkrit itu sendiri, kekuatan, nak menentukan kekuatan. For sure lah grade konkrit lagi tinggi, dia punya bilangan nisbah dia lagi tinggi, lagi banyak bilangan aggregate yang perlu diguna pakai. Logik lah, betul lah tu. Okey. Baik. Jadi, air ni kita simpan dulu. Okey. Tak apalah. Air nak pakai air apa je? Air mutlak. Ketingkau lah. Okey. Air bersih lah. Yang penting air bersih. Okey. Jangan pakai air longkang pula. Ataupun air yang ada kemikal-kemikal tertentu. Sebab apa? Sebab kita takut merosakkan. Merosakkan struktur konkrit kita tu sendiri. Kemikal tu mungkin tak ada masalah dengan konkrit. Tapi dia mungkin akan memberi masalah kepada steel yang mana kita akan masukkan kemudian hari. Okey. Baik. Ataupun jenis orang kaya kan. Dah kaya sangat dah ni. Tak tahu nak buat apa dah. Kan?
Rumah ada berpuluh-puluh dah kan. Bini dah cukup 4 dah kalau contohnya orang Islam. Okay. And then kereta dah berderet-deret dah. Siap bagi sedekah kat masjid kereta. Kan, tak ada apa lah. Okay, tak apa. Ambil air zam-zam. Bancuh dengan air konkrit. Bancuh dengan konkrit. Oh, memang Islamik lah kamu punya konkrit. Betul lah. Okay. Baiklah, terpulang. Yang penting air tu air bersih. Okay, cerita air ni kita bincang kemudian. Kejap lagi. Cuma saya nak explain betul-betul yang ni dulu. Okay. Ini sebah yang dulu. Baik. Jadi, okay, contoh. Okay, contoh saya ambil satu tiang. Okay, satu tiang konkrit. Oh, bukan tiang konkrit lah. Okay. BSR 110, kamu ada buat cube test kan? Submit cube lah. Mengimbau kenangan lama. Okay, yang mana kamu kena buat video kan? Kalau tak salah saya kena buat video. Orang pergi lab, buat kerja lab. Kamu pergi lab, buat video. Okay, rare. Okay, so memang kamu ni rare. Dan tak ramai orang dapat pengalaman macam kamu. Okay, so consider you are lucky lah. Although you are rare. Okay, baik. Jadi, contoh cube konkrit ni. Okay, cube konkrit. Kan, size dia 100 kali 100 kali 100 kan. Jadi, contoh kalau saya potong dia. Saya potong zap, saya potong and then saya tengok kat sini. Okay, saya tengok lah. Jadi apa saya dapat? Saya akan dapat susunan batu-batu aggregate tadi. Betul? Yes. Susunan batu aggregate. Dan dia akan mendominasi lah saya punya potongan ini. Betul? Sebab dia paling banyak. Memang dia akan banyak, dia akan mendominasi. Dan cerita dia, okay. Ada orang tanya, kalau macam tu cik, kalau dah kata konkrit ni, ataupun kalau kata aggregate ni, dia menentukan strength, kekuatan sesuatu bancuan konkrit, tak payah pakai ni. Kan? Ini dah membuang duit, buang masa, buang kos ni. Membazir amalan syaitan. Okay? Baik. Dia macam ni. Betul. Memang betul. Konsep yang betul. Daripada dah kata aggregate yang akan menentukan kekuatan konkrit, just fokus on the aggregate je lah. Kan? Betul lah tu. Okay, tapi ingat, tu saya nak explain kat sini. Kalau kita just pakai aggregate semata-mata, okay, batu. Jadi kita akan dapat banyak ruang-ruang kosong, lompang-lompang ni. Nampak? Ni lompang, sini lompang. Jadi lompang-lompang ini, apa jadi? Lompang-lompang ini akan mengakibatkan aggregate kita ni akan bergelongsor antara satu sama lain. Dia bergeser lah. Okay? Ataupun dalam kata lain, dia membenarkan pergerakan antara aggregate tu tadi. Bila situasi ini berlaku, okay, konkrit kita ni dalam keadaan tak stabil. Okay, tak kuat sepenuhnya sebab item-item dalam tu bergerak-gerak. Macam tu. Dia diam, okay. Dia bergerak. Bila bergerak, dia tak stabil. Bila tak stabil, for sure lah structure yang dibina pun nanti akan tak stabil juga. Okay. So what happens is, kita ambil pasir ni, okay, yang mana size dia lebih kecil, kita infillkan dia. Sebab tu namanya saya panggil pasir ni sebagai bahan untuk infill. Untuk memenuhkan ruang-ruang kosong ni. Lompang-lompang ni. Okay. Baik. Banyaknya nak kena lukis kan. Yelah. Minta maaf lah. Mungkin huraian saya ni panjang sikit. Tapi saya nak bagi kamu faham betul-betul. Bila kamu download ke, bila kamu stream ke dengan video ni, sekurang-kurangnya apa yang kamu download, apa kamu stream tu tak sia-sia lah. Okay, it's worth the pain, worth the gigabyte yang kamu spend untuk dengar video ni. Okay, baik. Jadi, dan sebab itulah, okay, dia di antara, dia macam bahan yang kedua paling banyak. Ataupun dia di tengah-tengah. Okay, dia tak boleh sebanyak dengan aggregate, tak boleh. Sebab lompang-lompang ni pun, dia sebahagian je. Okay, tak sebanyak aggregate ni, dia punya kawasan ni. Okay, tapi itulah penting kena ada bahan yang lebih kecil, lebih halus daripada aggregate ni untuk mengisi ruang-ruang kosong yang ada di antara aggregate-aggregate tu tadi. Okay, jadi kesimpulannya, sekiranya jiwa kamu kosong, kan, penuhkan dengan pasir. Pasir sungai, pasir sungai. Lawak hambar, yelah. Macam aku tahu kau gelak tak gelak kan. Baik, jadi sebab tu, sebab itulah kita nak padatkan dia. Baik. Okey, dah settle encik. Kalau macam tu, tak payahlah pakai simen. Just pakai simen dengan aggregate. Tak payahlah pakai simen. Just pakai pasir dengan aggregate je lah. Betul? Saya pun setuju.
Tetapi, ada tetapinya lagi. Walaupun bahagian-bahagian ni dah diisi, lompang-lompang ni dah isi, tapi disebabkan oleh pasir itu sendiri, okey, dia boleh bergelongsor antara satu sama lain. Dan masih lagi okey, mungkin agregat ni tak bergelongsor lagi dah. Tapi masih lagi ada sedikit ruang ataupun ada sedikit pergerakan di antara pasir itu sendiri dan juga antara pergerakan antara agregat sendiri. Masih lagi tak stabil. Dah padat dah. Dah padat dah, betul. Okey, dia punya pergerakan dah semakin berkurangan. Ingat, semakin berkurangan. Tapi masih lagi ada pergerakan. Bila masih lagi ada pergerakan antara elemen antara bahan-bahan ni, masih lagi consider tak stabil. Okay. So nak buat macam mana? Nak kita kena fikir bagaimana nak lekatkan benda ni. Antara pasir dengan agregat ni mesti kita lekatkan dia. Bagi dia stop terus. Antara pasir dengan pasir itu sendiri, antara agregat itu sendiri, antara pasir dengan agregat itu sendiri. Melekat antara satu sama lain. So that's when the cement kick in. Okay, kicks in semen. Jadi gam. Jadi semen ni fungsi nak gamkan. Nak gamkan apa? Dia nak gamkan all these aggregates, okay, between the aggregates, between the sands, between cement and aggregate. Okay, so biar dia melekat, biar betul-betul padat. Okay, dah padat melekat pula tu. Gitu. Saya suka guna pakai term ketat, padat, ketat, sendat, melekat. Begitu. Ketat, sendat, melekat. Semua dalam ni. So dia tak akan berganjak ke mana-mana lagi dah. Okay, bila dah macam tu, dah padat, dah melekat betul-betul. So bahan tersebut adalah sangat-sangat stabil. Untuk konkrit ni lah. Okay, faham ya? Dan that's why semen, mana-mana bahan Johan sekalipun, dalam mana-mana grade sekalipun, dia yang paling sedikit. Sebab dia gam ni, dia tak payah banyak. Gam tak payah banyak. Okay? Gam kalau terlalu banyak, benda tak melekat juga. Okay, contoh kita nak lekatkan 2 kertas. 2 helai kertas je. Banyak tak gam kita pakai? Sikit sangat. Kan? Asal-asal melekat je. Okay? 2-3 titik je kalau macam gam air tu kan. Samalah kes dia dengan agregat ni juga. Ataupun dengan sand ni juga. Kalau kita letak mencurah-curah dia punya semen tu nanti. Okay? So nanti dia tak melekat. Dia akan sliding juga. Okay? Siap bergelongsor lagi antara satu sama lain. Okay? Sebagai ejen gelongsor lah pula. Okay. Sebab itulah dia paling sedikit sebab tak perlukan gam yang banyak. Dan apa? Dan semen tak boleh berfungsi sebagai gam tanpa kehadiran air. Dan that's why kita perlukan air. Okay, dan that's why untuk air ni kita base kepada water cement ratio. Bukannya water sand ratio, bukannya water aggregate ratio. Okay, kita base pada semen. Banyak mana semen, okay, banyak itulah kita akan compare dengan air. Kita akan ukur. Okay, baik. Jadi kita ambil pemalar dia 0.5 ataupun saya ingat ni 5% kot ni. Okay. Okay, baik. Jadi kalau contohlah dalam nisbah ni, kita punya semen tersebut 1 kilo. Okay, so kita punya berapa berat air kita? 0.5 lah out of 1 kilo tu tadi. Okay, setengah lah kiranya. Setengah lah kiranya. Lebih kurang plus minus. Sebab tu katakan macam kalau terlalu banyak air, semen tu hilanglah gam dia tu. Hilanglah sifat gam dia tu. Kalau terlalu sedikit air, semen tu langsung tak jadi gam. Kan? Okay, langsung tak jadi gam. Maksudnya masukkan air tu sia-sia je. Okay, so that's why the whole process. Okay. Itu menerangkan proses secara keseluruhan. Kenapa dalam macam konkret ada benda-benda ini. Okay, sebab oleh fungsi-fungsi bahan-bahan ini. Okay, baik. Itu satu bahagian. Seterusnya. Okay, ada tanya saya pula. Kenapa Encik? Kenapa bila kita nak baca konkret? Kenapa apa? Kenapa perlu dalam bentuk nisbah? Kenapa tak tetapkan siap-siap? Okay, 1 kilogram pasir, 1 kilogram semen, 2 kilogram pasir, 4 kilogram agregat. Kenapa tak macam tu? Okay, senang sikit kita nak buat pengiraan kan? Okay. Dia macam ni sebab bila kita nak guna konkret, okay, kita nak guna konkret lah. Kita tak tahu berapa banyak you nak. Okay, ada yang nak sikit saja, ada yang nak dalam skala yang besar. Okay, ataupun dalam mass production lah. Ataupun dalam amount yang banyak, amount yang besar. So kita tak tahu berapa banyak. Okay, so dalam itu lebih baik kita guna pakai dalam kaedah nisbah.
Maksudnya satu bahagian pasir, okey, satu bahagian simen, dua bahagian pasir, empat bahagian agregat. Okey, akan masukkan okey, konkrit grade 20. Okey, ni saya agak je grade 20 ni. Baik. Jadi contoh macam saya sendiri, okey. Saya nak guna sikit je. Sikit sajalah. Okey. Tak apa. Mungkin saya pakai satu bakul. Satu bakul simen, dua bakul pasir dan empat bakul agregat. Okey. Sama juga, dia akan masukkan juga konkrit grade 20 juga dengan proses yang betul lah. Sama juga. Okey. Jadi saya cuma akan guna pakai sebanyak 1, 2, 4, 7 bakul. Okey. Berat banjuan saya 7 bakul. Okey, berat banjuan saya 7 bakul. Dan okey, berapa banyak air yang saya nak pakai? Okey, saya pakai 1 bakul simen. So 0.5 daripada 0.5 daripada 1 bakul, maksudnya setengah bakul. Okey, setengah bakul bahagian tu untuk air. Terus kita dapat dia punya ni. Okey. Itu macam saya lah, sebab saya cuma mungkin nak bina macam struktur yang kecil-kecil saja. Okey. Sekadar untuk hobi-hobi dan sebagainya. Okey, ataupun struktur-struktur yang tidak memerlukan bahan yang banyak. Okey, tapi mungkin dalam construction, okey, dia bina bangunan-bangunan yang besar atau bangunan-bangunan separa yang besar, okey. Contoh dia tak main bakul. Okey, mungkin nak pakai satu lori simen, 2 lori pasir, 4 lori agregat. Itu maksudnya dia guna pakai 6 lori semuanya untuk bancuan konkrit dia, untuk buat structure yang dia nak bina tu. Tapi still akan menghasilkan grade 20 juga. Nampak tak? Grade maintain disebabkan oleh nisbah yang sama. Okay, cuma kuantiti yang berbeza-beza lah. Okay, sama ada you nak banyak ataupun you nak sedikit. Ataupun jenis kedekut tak hidung masin ni. Kedekut tak hidung masin pakai 1 sudu simen, 2 sudu pasir, 4 sudu agregat. Memang kedekut. Okay. Tapi still dia akan menghasilkan konkrit grade 20 yang kedekut. Okay. Baik, that's why kita dalam bancuh konkrit ni dalam bentuk nisbah. Okay. So, itu sedikit sebanyak menerangkan kenapa. Alright, seterusnya. Baru boleh start seterusnya. Okay, ni batching plan. Okay, just saja nak tunjuk je lah. Okay, mana kita order konkrit ni daripada batching plan. Bukan matching bukan setching. Batching, bancuh. Okay, dalam bukan baca air, dia bancuh konkrit. Dan semuanya dilakukan secara komputer. Ni bilik kawalan dia lah. Biasanya kalau kita jumpa benda-benda macam ni, dia punya control room kat sini. Okay. Dan apa jadi ialah, kalau tak silap saya lah, saya pun tak pernah pergi sebenarnya. Kilang konkrit tak berpeluang. Kerja construction tapi tak berpeluang nak pergi batching plan ni. Lori konkrit tu dia akan letakkan buyung dia kat belakang ni. Dia akan reverse lah. So buyung dia akan berada di bawah ni. So nampak tak? Macam corong ni. Corong ni. So segala bancuan konkrit tadi akan dimasukkan ke dalam buyung melalui corong ini. Dan segala bancuan tersebut telah dilakukan melalui komputer lah. Komputer akan tentukan lah. So kita akan dapat bancuan yang lebih tepat dan lebih selamat. Okay. Baik. Workability. Okay, ya. Untuk konkrit ni, bagaimana kita nak tentukan ataupun bagaimana kita nak kena pasti sama ada konkrit yang kita hasilkan ataupun konkrit yang kita order daripada kilang ni, konkrit yang berkualiti. Okay. Bagaimana? Okay, saya ulang sekali. Bagaimana kita nak menentukan sama ada konkrit yang kita order daripada kilang, dari batch plan tadi, ataupun konkrit yang kita buat sendiri, in situ lah kata sebab kita pun dah tahu dah bancuhan dia macam mana, ukur pertimbangan dia ataupun berapa berat ataupun dia punya nisbah bagaimana, kita boleh buat sendiri, tak ada masalah kalau kita ada mesin. Okay. Jadi bagaimana kita nak tentukan sama ada yang kita buat tu betul-betul berkualiti. Okay. Kita tengok based on the workability. Workability, quality lah. Okay, so ada 4 item. Okay, nak menentukan dia punya konkrit ni, workability atau tidak. Okay, workability is the ease which fresh concrete can be mixed. Okay, can be mixed. Kita ambil keyword dulu mixed, transported, placed and compacted. Okay. 1, mixed. 2, transported. 3, placed. 4,
compacted. Okay, kalau semua keempat-empat ni semua okey, so insya-Allah kita punya konkrit ni akan berkualiti lah. Okey, yang pertama konkrit kita kena pastikanlah, okey, yang mana konkrit kita ni senang untuk dibancuh. Okey, senang untuk dibancuh. Memudahkan. Okey, contohnya 1:2:4. Okey, 2:4:8 ataupun 5:8:12. Okey, so dia mudahlah benda tu dalam nisbah yang mudah. Okey, so itu pun antara petunjuk di mana konkrit yang kita hasilkan tersebut okey akan jadi konkrit yang berkualiti lah. Kita ada je konkrit 1:2.4:8.3. Boleh aja. Okey, boleh aja. Tapi dengan syarat lah, itu mungkin kena pakai komputer. Sebab dia punya ukuran ni lebih cepat, lebih tepat. Okay, instead of kita timbang manual, kan 2.4, aduh susahnya nak timbang pasir 2.4. Ataupun nak timbang konkrit, nak timbang aggregate, okay 8.3. Kan? Boleh nak timbang tapi mungkin ada ralat juga dah nanti. So better apa ni use by computer. Okay, tapi kalau kita buat by hand, mungkin boleh, okay, tapi dia menyusahkan kita. Dan dia sedikit sebanyak akan mengganggu kualiti itulah. Okay, disebabkan dia ralat tu tadi nanti. Faham tak? Okay, so guna pakai nisbah yang memudahkan lah. Okay, bila kita tengok pun, kita senang, kita sendiri rasa senang nak bancuh benda ni. Okay, yang kedua transported. Jadi semakin senang, okay, jadi kesimpulannya semakin senang sesuatu bancuhan tersebut ataupun semakin senang sesuatu nisbah tersebut untuk dibancuh, okay, dia akan meningkatkan dia punya workability, akan meningkatkan kualiti konkrit berkenaan. Okay, sebab tidak ada halangan lah. Okay, yang kedua untuk apa ni transported. Okay, jadi salah satu konkrit tersebut mesti senang untuk ditransport. Okay, dari satu point ke point yang lain, okay, ataupun daripada satu lokasi ke lokasi yang lain. Mesti senang ditransport. Senang nanti kan ada lori tu, ada lori konkrit sekarang ni. Tak nak pakai kereta sorong kot. Kan itu betul lah, memang betul. Tapi kamu kena ingat bahawasanya konkrit yang berada dalam lori tersebut, okey, konkrit yang berada dalam lori berkenaan, okey, dia ada jangka masa dia tertentu. Okey, dalam satu-satu apa ni dipanggil sebagai trip, okey, konkrit tidak boleh berada dalam lori lebih daripada 2 jam. Tak boleh. Macam tu. Syarat dia. Jadi, kalau lebih daripada 2 jam, sebahagian daripada konkrit dalam buyung lori tersebut, okey, dah mula mengeras. Dan apabila dia mula mengeras, okey, dia akan menghasilkan konkrit yang tidak berkualiti. Nampak tak dia punya ni? Okey. Jadi transport pun kita kena fikir jugalah. Okay. Dia sebenarnya lebih kepada jarak tu sebenarnya. Sebab jarak ni dia akan impact kepada masa. Contoh katalah site kita jauh di kawasan pedalaman. Okay. And then kita nak order konkrit. Paling hampir kilang konkrit dengan site kita punya site, jarak perjalanan dia jarak perjalanan mungkin kita tak kisah sangat, tapi jangka masa perjalanan tu ambil masa lebih kurang 2.5 jam ataupun 3 jam plus. Okay. So memang tidak munasabah lah, okay, untuk kita order konkrit daripada kilang berkenaan. Walaupun kilang tersebut paling hampir dengan kita. Okay. Mungkin jarak dia cuma tak sampai 10 kilo pun. Okay. Tapi disebabkan oleh kawasan yang berbukit ataupun traffic jam katakan, okay, tak sampai 10 kilo pun, tapi disebabkan oleh jarak jangka masa tu, okay, ambil masa lebih daripada 2 jam. So better kita cancelkan niat kita nak order konkrit daripada kilang berkenaan. So mungkin option kita ada, kita kena bancuh sendiri. Ataupun buat mini plan ataupun mini batching plan. Okay, dalam kita punya site tu sendiri untuk mengelakkan masalah konkrit yang tak berkualiti ni. Okay, faham maksud saya? Okay, itu satu. Mungkin jarak perjalanan lah. Okay, bukan. Jangka masa perjalanan. Jarak tu mungkin jauh, mungkin dekat. Tapi walaupun dekat, dengan jam yang lagi, dengan berbukit-bukit yang lagi, mungkin ambil masa yang lama. So syarat dia jangan lebih daripada 2 jam. Lebih daripada jam, konkrit tersebut dah mula mengeras. Satu lagi, pun grade konkrit jugalah. Maknanya kita contoh grade konkrit grade 60.
Konkrit grade 60, G60. Ini saya difahamkan lah okey, oleh rakan saya lah. Okey, kalau dia tipu-tipu lah. Ni saya nak share dengan kamu lah. Contohnya untuk KLCC untuk KLCC Petronas Twin Tower tu KL, okey, di mana dia punya bahagian base dia ataupun bahagian sebahagian daripada dia punya foundation, okey, menggunakan konkrit grade 60. Okey, begitu cerita dia. Okey, yang ni saya tak dapat kena pastilah. Saya tak dapat pastikan. Cuma dia punya flow cerita tu menarik. Okey. Jadi bila dia pakai grade 60 ni, okey, dia ada sedikit masalah. Okey. Bila dia pakai grade 60, apa jadi ialah konkrit, okey. Bila kita order konkrit daripada kilang ni, okey, maksudnya bila dimasukkan dalam buyung lori berkenaan, okey, tak sampai 2 jam pun. Tak sampai 2 jam pun dia dah mula mengeras. Itu sebab sifat dia macam tu. Okey. Saya cakap tadi, standard jangan lebih daripada 2 jam kan? Itu betul lah tu. Tapi dia sebabkan sifat konkrit grade 60 ni, dia cepat terhydrate. Okey, dia cepat terhydrate. Dan bila dia cepat terhydrate, makna kata dia cepat mengeras lah. Walaupun tak sampai 2 jam. Begitu. So, engineer kena fikir, macam mana kalau macam nak order konkrit daripada kilang, yang mana boleh sampai ke site dalam masa kurang 2 jam ataupun dalam masa sejam plus sahaja. Okey, elok dia nak mengeras, elok kita sampai kat site, kita tuang ke dalam kotak acuan. Okey, baik. Macam mana? Kan. Jadi apa fikir punya fikir. Okey. Jadi antara salah satu cara dia buat ialah di mana kerja-kerja pengkonkritan yang melibatkan grade 60 ni dia lakukan pada waktu malam sahaja. Dan malam pula kena pukul 10 ke atas. Okey, 10 ke atas kerana pada waktu itu suhu dah mula bertukar. Okey, dah mula sejuk sikit. Okey, suhu persekitaran lah maksud saya. Bila suhu persekitaran mula sejuk sedikit, so kadar pengerasan konkrit tersebut akan jadi lambatlah sikit cerita dia. Okey, jadi lambat sikit. Sebab kalau di konkrit pada waktu siang kan panas. Okey, tambah pula dengan sifat dia ni cepat keras. Okey, so dengan panas dengan cepat keras ni, lagi cepatlah keras dia itu. Itu maksud dia. Jadi dia buat pada waktu malam. Okey, di mana suhu lebih dingin. So dia akan melambatkan sedikit proses pengerasan konkrit berkenaan. So dia ada masa lah. Okey, mungkin 2 jam tu ngam-ngam je. Okey, untuk dia buat kerja-kerja pengkonkritan di site. Okey. Dan tak cukup dengan itu, apa lagi? Dia tambah pula dengan ais. Ya, dia tambah ais dalam buyung lori tu kan. Untuk to cool down the temperature. Okey, dalam buyung tu sendiri. Okey, sebab kadang-kadang bila kita masukkan konkrit dalam buyung, temperature dalam buyung tersebut meningkat. So dengan sifatnya cepat kerasnya lagi, dengan suhu kat luar tu lagi panas, suhu dalam buyung tu tak pun panas, menambahkan lagi kadar pengerasan konkrit berkenaan. So dia tambah ais untuk to cool down the temperature lah dalam buyung berkenaan. Okey. Baik. Jadi ini cerita yang ni flow tu nampak betul lah. Okey. Cerita yang diberikan kepada saya tu. Okey, so kerja-kerja dia lakukan pada waktu malam untuk grade 60. Sebab apa? Sebab ni transporter ni nak memastikan konkrit tersebut berkualiti. Semasa kerja fokus kepada transport punya item. Okey. Jadi lepas ni sekarang ni dah boleh dine in, pergi makan kat restoran kan. Lepas ni boleh order lah. Okey. Teh ais, Milo ais. Okey, tambah lagi konkrit ais. Okey, tabur atas. Baik. Jadi yang ke berapa? Baru yang kedua Okey, yang kedua. Jadi kena fikir. Okey, untuk proses transporting ni, okey, untuk kita transportkan dia macam mana? Kan? Jangan lebih daripada 2 jam. Tengok grade konkrit pula macam mana, sifat dia macam mana. Okey, kok mana pun kita tak nak benda tu mengeras dalam buyung lori. Itu cerita dia. Okey, kalau dia mula mengeras, okey, sampai kat site kita tuang, kita pakai juga konkrit tersebut. Okey, kita akan guna pakai konkrit yang tidak berkualiti. Dan apa jadi bila kita guna pakai konkrit yang tak berkualiti? Okey, maksudnya di kemudian hari nanti, okey, bangunan tersebut akan mengalami kerosakan. Okey, crack sana sini, sengit sana sini, pecah sana sini.
Kan, masalah demi masalah kita hadapi. Sebab konkrit tu sendiri kita pakai konkrit yang dah rosak lah, senang ceritanya. Okey. Baik. Yang kemudian, okey. Jadi, faktor yang ketiga pula kita kena tengok, okey, placed. Placed ni maksud dia kita nak tuang ke dalam kotak acuan. Okey. Jadi sekiranya kita dah order kilang lagi, order konkrit daripada kilang, batching plant tu tadi, okey lori sampai, and lori tersebut tuanglah konkrit ke dalam kotak acuan kita. Okey, dan kat situ pun kita boleh tengok dah, okey, corak ataupun bagaimana okey, pengaliran konkrit tersebut daripada daripada lori ke kotak acuan. Okey, jadi contohnya ini lori. Lori, cantik lori dengan buyung kat belakang ni. So ini kita punya kotak acuan, apa-apalah, slab ke beam ke kan, dia tuang. Okey, dia akan ada satu saluran lah. Okey. So dia akan tuang melalui saluran ini. So bila kita nampak konkrit yang keluar daripada buyung ni, dia macam flow cantik je. Okey, cantik je. Mana kata itu tanda mana konkrit tersebut fresh ataupun konkrit tersebut masih lagi okey lah untuk digunakan pakai. Okey, tapi bila kita nampak bila dituang ni, nampak dia bersangkut ataupun jatuh berketul-ketul. Okey, berketul-ketul jatuh. Itu antara tanda-tanda tu konkrit tersebut bermasalah. Okey, dan better kita jangan pakai lagi konkrit macam ni. Okey, stop work lah panggil. Okey, kita block daripada lori ni, kita minta berhenti, tukar pada lori yang lain lah. Okey, sebab mungkin bukan salah lori, mungkin konkrit dalam buyung ni dah mula mengeras dah. Sebab tu dia jatuh dalam bentuk ketulan-ketulan. Betul macam tu. Bukan ketul macam batu. dia macam masih lagi macam cecair juga. Sepada cecair tu, tapi dia dalam berketul-ketul, dalam bentuk ketulan-ketulan. Selonggok jatuh. Okay, dia tak macam air mengalir yang tu. Okey. Okey, itu tanda dia. Di mana konkrit tersebut dah mengalami masalah. Okey, dan yang keempat. Okey, yang ni keempat ni. Dan yang keempat, dah masuk dalam kotak acuan. Ni sambungan kotak acuan lah. Dan kita tengok pula. Kita tengok pula sama ada konkrit tu tadi yang dah masuk tu dia mengalir dan memenuhi segenap ruang dalam kita punya kotak acuan. Okay, kalau dia mengalir elok je, and then dia penuh, dia penuh mengalir elok dan dia penuh ruang-ruang kecil-kecil pun dia mengalir masuk. So itu tandanya konkrit tersebut masih lagi okey. Okey, tetapi tetapi kalau kita tengok walaupun kat sini dia mengalir cantik, tapi dia melonggok, dia bergetul kat sini je. Dia tak mengalir ke tempat lain. Okey. Contoh kata kan, ni kotak acuan kita, dia mengalir masuk tapi dia just bergetul kat sini. Kan? Berlonggok kat sini. Dia tak mengalir pun. Okey, itu antara tanda je konkrit tersebut bermasalah. Okey. Dan konkrit tersebut mungkin dah hilang kualiti dia. Okey, so itu antara 4 situasi di mana kita akan dapat menentukan sama ada konkrit yang kita guna pakai, konkrit yang kita buat, konkrit yang kita order tu berkualiti atau tidak. Senang cerita, mudah atau senang. Okey, lagi mudah untuk kita bancuh, berkualiti lah. Mudah untuk kita transport tanpa sebarang masalah, berkualiti lah. Mudah untuk kita tuang ke dalam kotak acuan, berkualiti lah. Dan mudah untuk dia mengalir, mengalir dalam kotak acuan tersebut. Okey, maksudnya semua cukup keempat-empat item tersebut, maksudnya konkrit yang kita tengok tersebut adalah konkrit yang betul-betul berkualiti. Okey, tetapi andainya salah satu daripada 4 benda ni tidak dipenuhi, mana kata ada something wrong lah pada konkrit tersebut. Contoh, bancuh senang. Okey, transport okey, tak ada masalah, tak ada hal punya. Nak tuang, cantik, mengalir cantik, elok je. Tapi last sekali tu, bila masuk dalam kotak acuan, dia berketul. Ataupun dia berlonggok pada satu tempat saja. Itu pun menandakan konkrit tersebut akan memberi masalah kepada kita. Okey. So itulah bagaimana kita nak check. Dia lebih kepada visual punya inspection lah. Okey, kita nak tentukan ataupun kita nak confirmkan konkrit tersebut okey atau tidak ataupun berkualiti ataupun tidak. Itu maksudnya workability. Seterusnya, faktor-faktor yang mempengaruhi workability. Kita ada berapa kat sini Sekejap Okey, kita ada
7 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, 7 tadi. Okey. Jadi pertama water content, okey, terlebih air. Memang tak ada apa lah. Memang macam saya cakap tadi lah. Bila terlebih air, apa jadi? Gam tu tak jadi gam lah. Kan apa ni, simen tu tak jadi gam lah. Hilanglah sifat gam daripada simen tu tadi. Mix proportion, okey, terlebih, terkurang dan sebagainya. Mungkin sebab tu kata macam bancuhan yang kompleks ni, yang plate-plate yang ada point-point ni, kan better pakai komputer je lah. Kan? Better order je lah. Okey. Instead of kita timbang sendiri, sebab kadang-kadang kita timbang ni kita ada panggil ralat parallax ataupun ralat dari segi kita terlupa nak timbang apa ni tong kosong, kan, kita timbang bersekali dengan sepatutnya kita timbang tong kosong tu dulu berapa, barulah kita timbang berapa bahan yang kita nak timbang tu. Itu dia punya prosedur, kadang-kadang terlupa. Okay, shape of aggregates. Kan, size of aggregates, terlalu besar pun tak boleh, terlalu kecil pun tak boleh. Shape of aggregates, bentuk dia macam mana. Okay, surface and texture of aggregates, okay, pemeranan. Okay, grading of aggregate, maksudnya usia lah ataupun grade aggregate lah ataupun grade batu granit tu tadi. Kita tak nak guna pakai yang terlalu muda. Okay, sebab dia kekuatan dia tidak sesuai. Dan kita tak nak pula pakai batu granit yang dah terlalu lama ataupun terlalu tua usia dia. Okay, sebab kekuatan dia berkurangan lah. So kita nak yang pertengahan. Okay. Baik, dan juga penggunaan admixture, bahan campur tertentu. Okay, pun akan mempengaruhi sifat konkret tersebut, yang mana akan seterusnya akan mempengaruhi workability. Admixture ni kadang-kadang kita ada guna pakai admixture dalam macam konkret. Okey. Contoh kita nak pakai konkret cepat keras. Okey. Biasanya konkret ni dalam keadaan biasalah. Dalam buku dia cakap seminggu. Okey. Lepas konkret dituangkan dalam kotak acuan, tunggulah sampai 5 hari ke 7 hari baru kita buka kotak acuan. Okey. Dipanggil sebagai kita consider sebagai konkret yang matang sepenuhnya. Okey. Jadi kita buka kotak acuan. Tapi sebenarnya in practice, sesuatu konkret, sesuatu formwork ataupun kotak acuan akan dibuka less than 4 days. Kurang daripada 3 hari. Biasanya apa yang diamalkan 3 hari. Cukup 3 hari dibuka kotak acuan. Okey, sebab in practice biasanya 3 hari tersebut dikonsider sebagai ngam-ngam. Cukup-cukup. Okey, dia dah mula nak mengeras, dia dah mula boleh menanggung beban. Okey. Kemudian, kadang-kadang kita nak konkret cepat keras. Contoh kata, tak nak tunggu 3 hari. Tuang hari ni, tuang pagi, petang tu nak buka dah. Okey. Maksudnya kita punya projek ni memang nak cepat lah. Okay, so kita pakai campuran admixture tertentulah dalam kita punya konkret yang mana boleh menggalakkan pengerasan dia dengan kadar yang cepat. Tuang pukul 10. Okey, pukul 5 dah boleh buka dah. Begitu. Of course lah harga dia lebih mahal. Okey, so untuk tujuan berkenaan kita terpaksa guna pakai bahan-bahan admixture ataupun bahan chemical tertentulah. Okey, untuk menggalakkan dia mengeras dengan cepat. Cuma kadang-kadang bahan kimia ni ataupun dia punya admixture ni, bahan tambah dia ni akan bertindak balas. Okey, akan bertindak balas mungkin dengan simen, mungkin dengan air, mungkin dengan bahan-bahan lain lah dalam konkret kita tu yang mengakibatkan dia menjadi mungkin tak stabil lah. Okay, terlalu cepat keras lah pula. Ataupun dia okey sebab tak ada masalah, tapi dia susah nak mengalir. Okey, bila kita tuang dalam kotak acuan, dia tak nak mengalir. Dia nak berketul dengan geng dia je. Okey, so itu pun menjadi masalah jugalah kepada kita. Okey. Jadi okey, cuma saya terlupa tadi nak cerita ni. Perkaitan size of aggregate, shape and texture of aggregate. Okey. Macam kamu ingat tadi, okey, saya kata tadi pasir kita guna pakai pasir sungai untuk bancuan konkret, betul? Ya. Bancuan pasir kemudian apa lagi? Okey, sebab apa? Sebab permukaan, okey, tekstur dia. Okey, permukaan pasir tu kasar.
Okey, permukaan pasir tu kasar. Jadi apa? Jadi shape kenapa kita nak permukaan kasar? Okey. Dan untuk makluman kamu ya. Okey. Pasir. Okey, pasir. Rough surface. Okey. Begitu juga dengan aggregate begitu juga dengan aggregate. Kenapa? Saya lupa nak cerita ni tadi. Kenapa kita pakai apa ni, batu granit? Tu lupa nak cerita. Kenapa pakai batu granit? Tak pakai batu lain. Kan? Batu api ke kan? Baik. Kenapa tak pakai batu lain instead of pakai batu granit? Sebab batu granit sifat dia sama. Permukaan dia rough surface juga. Okay, permukaan dia kasar, sangat-sangat kasar. Tu saya kata kalau jatuh, kan, kalau macam batu jalan ni, kita naik motor, basikal jatuh, memang selesai dah kita punya anggota badan tu. Nah, kenapa kita nak permukaan kasar? Kerana simen. Kan simen tadi sifat dia macam gam kan? Simen hanya melekat pada permukaan kasar. Itu sifat simen. Lagi kasar sesuatu permukaan tersebut, lagi cepat, lagi senang, lagi kuat simen itu melekat pada permukaan berkenaan. Okay, so pasir dan juga pasir sungai dan juga batu granit ni, dia menyediakan permukaan semula jadi yang kasar dah, siap-siap. Begitu. Dan juga shape of aggregate. Okay. Shape ni bentuk aggregate. Dia sebenarnya bentuk aggregate dengan bentuk pasir sama. Cuma aggregate besar sikit compare dengan pasir. Bentuk dia sedikit ketajaman. Dia tak sekata. Okay, bentuk dia non-symmetrical lah. Okay, non-symmetrical. Permukaan dia tak sekata. Okay, dan mungkin ada bucu-bucu tajam. Yang tu pun kita nak juga. Tak sekata bucu-bucu tajam ni. Sebab sifat simen melekat pada permukaan-permukaan macam ni. Okay. Texture dah cerita dah. Texture ni lah. Ni tadi texture rough ni. Ni rough. Size ni, size ni saya dah cerita dah. Okay, kalau aggregate terlalu besar, okay, simen tak cukup nak melekat pada dia sebenarnya. Okay, jadi kita ambil saiz yang antara 10 hingga 20 mm lah diameter aggregate tu sendiri. Dan saiz pasir pun sama jugalah. Okay, saiz pasir yang sedia ada ni dah cukup memadai dah untuk simen melekat pada permukaan seperti itu. Jadi texture dan juga shape ni main peranan juga okay, sebab dia akan mempengaruhi simen tadi. Okay, simen hanya melekat pada permukaan kasar dan bentuk-bentuk yang tak sekata. Itu sifat dia. Dan sebab itulah kita pilih batu granit dan juga pasir sungai. Okey, jadi kalau kamu rasa lah muka kamu ni menggerutu lah, tak sekata, kan tona tak sekata, kan kasar, pakai simen. InsyaAllah selesai masalah kamu. Baik, lawak hambar. Seterusnya, okey. Jadi apa lagi ni kita ada test, curing. Okey. Okey, baik. Jadi untuk tadi pasal workability tu tadi pasal berkenaan dengan workability tu tadi saya cakap itu cara bagaimana kita nak menentukan sama ada konkrit yang kita dapat tu ataupun konkrit yang kita guna tu berkualiti atau tidak. Okay, dan kalau kamu perasan keempat-empat kaedah tersebut kan, nak bancur, senang, nak bancur, nak transport, nak tuang, and then nak alirkan dalam kotak acuan kan. Okay, jadi semua tu based on observation. Okay, pemerhatian. Okay, so kalau semua okay, maksudnya konkrit tersebut berkualiti lah. Dan ini juga pun sama jugalah nak menentukan sama ada nak confirmkan lagi konkrit tersebut berkualiti atau tidak. Kita akan adakan dua test lah, iaitu satu SLAM test dan satu lagi cube test. Kan, yang ni betul-betul, ini betul-betul cerita BCSR 110 lab work tu yang kamu buat video dan sebagainya tu kan. Okay, so samalah cerita dia. Dan saya rasa saya tak nak cerita dah kat sini, di mana apa-apa hal pun, okay, bila kita buat SLAM test ni, cone kita ni, bila kita angkat cone ni, kita akan ada runtuhan-runtuhan tertentu lah. Ada yang kita angkat, dia terus mengalir, runtuh lah maksudnya. Itu maksudnya terlalu banyak air, fail. Bila kita angkat cone, tegak, tak runtuh langsung.
crash macam tu je. Oh, hebat konkrit aku. Okey, itu tak hebat. Itu pun fail juga. Sebab apa? Kurang air. Okey, sebab tu dia langsung tak runtuh. Bila dia kurang air, macam mana dia nak mengalir? Okey, ataupun macam mana dia nak, macam mana dia nak mengalir ke dalam kita punya kotak acuan tu. Okey. Itu tanda di mana bila kita tuang dalam kotak acuan nanti dia akan berketul nanti. Ataupun bertumpu pada satu tempat saja. Yang kita nak ialah kita tarik and then sebahagiannya runtuh, sebahagiannya maintain. Dan kita nak ukur berapa kadar runtuhan tersebut. Mengikut julat yang telah ditentukan. Okey, so yang ini you refer baliklah dalam kerja-kerja lab work kamu untuk BS110. Okey, saya tak nak ulang dah. Sama lah juga dengan lab test. Okey, ataupun ni cube test, lab test pula. Okey. Okey, di mana saiz cube kita 100 kali 100, kan kat site pun kita buat ni, kita ambil sampel kat site, kita hantar ke makmal. Kan? Then kita ambil beberapa sampel. Contohnya, kita ambil sampel untuk 7 hari, 14 hari, 21 hari dan 28 hari. Okey. So mungkinlah kita ambil 5 sampel untuk 7 hari, 5 sampel 14 hari, 5 sampel 21 hari, 5 sampel 28 hari. So 5, kita ada lebih kurang 25 sampel. Mana kata kita ambil, bila dah rendam selama 7 hari, ambil 5 sampel 7 hari ni, ambil 5 sampel 7 hari ni, keringkan dia dan kita test berapa reading dia. Okey, samalah juga sampai hari masuk hari ke-14, ambil lagi 5 sampel hari ke-14, kita testkan dia. Okey, so the graph should be like this lah. Okey. Sepatutnya meningkat. Maksudnya ni days, ni strength. Mana kata semakin terbalik ni. Kejap. Sini date, sini days, day. Sini days, sini strength. Okey. Alright. So semakin hari semakin tinggi, semakin meningkatlah dia punya kekuatan. Maksudnya 7 hari. Okey, 7 hari mungkinlah 10. Masuk 14 hari. Okey, mungkin dia naik 20. Okey, mungkin 21 hari. Okey, dia 22. Okey, dan begitulah. Okey, dan sampai pada 28 hari, contoh 28 hari. Okey. Kalau konkrit tersebut kita nak hasilkan konkrit grade 20, so supposed to be dia akan maintain 20 22. Okey, mungkin 22 juga kat sini. Begitulah dia punya graf tu. Okey. Sepatutnya kita akan dapat graf yang menaiklah. Okey. So maknanya kata konkrit yang kita hasilkan tersebut betul-betul, ataupun konkrit yang kita pakai tu sebut betul-betul menepati piawaian dan betul-betul berkualiti. Ni cara test. Okey, yang 4 tadi tu secara observation, pemerhatian. Satu lagi yang penting ialah proses curing. Okey, proses curing. Okey, baik. Jadi kita berhenti di sini dulu. Okey, untuk bahagian ini insya-Allah kita akan sambung lagi untuk bahagian yang seterusnya. Okey, untuk video yang seterusnya ya. Okey. Jadi apa lagi? Kejap betul lah. Okey, untuk curing ni kita stop dulu dan kita akan sambung sekejap lagi nanti. Terima kasih.